Apa nak jadilah dunia sekarang ni? Perang sana, perang sini. Kenapa ya? Tiba je merenggut seorang-seorang ni. Apa yang tak kena? Tak adalah. Ni, tiap-tiap hari ayah baca surat khabar. Tiap-tiap hari jugalah berita perang yang akan keluar. Oh, tu kan dekat negara luar ya. Negara kita mana ada negara pernah perang macam tu. Memanglah, negara kita dah bebas dari peperangan. Tapi sebagai manusia, ayah rasa kesian tengok nasib mangsa yang tak berdosa ni. Yelah ya. Saya pun rasa macam tu juga. Mujurlah tak ada peperangan lagi kan ya? Jangan ingat negara kita tak ada perang. Kita dah selamat dari ancaman luar tau. Ancaman ni bukan sekadar perang saja tau. Maksud ayah? Maksud ayah, bila perkara macam tu terjadi di luar negara kita, secara tak langsung ia akan mempengaruhi orang kita. Kesan-kesannya tak mustahil kita akan rasa. Kesan? Kenapa kita pula yang kena rasa ya? Sebab kalau kita tak mahu ambil tahu tentang perkara yang melibatkan ancaman luar ni, kita mungkin tak sedar sebenarnya sesetengah hal disebabkan ancaman luar tu. Kita sendiri mesti bijak menilai yang mana baik dan buruk. Jangan mudah terpengaruh dengan dunia luar. Apa lagi yang dikatakan sebagai ancaman ayah? Boleh ayah ceritakan lebih lanjut lagi? Boleh. Ni tengok ni. Bunuh sana, bunuh sini. Macam-macam. Ni, tengok. Dunia kita kini sering mengalami pelbagai ancaman yang membahayakan nyawa setiap individu. Tanpa disedari, ancaman-ancaman luar ini boleh mengganggu keamanan serta keharmonian negara kita. Salah satu daripadanya ialah penularan wabak selsema burung. Penyakit yang paling ditakuti ini akhirnya telah menjangkiti segelintir penduduk Malaysia. Baru-baru ini, selsema burung telah merebak ke negara kita. Daerah yang dikenal pasti ialah Paya Jaras di Selangor dan Cangkat Tualang serta Gunung Semanggol di negeri Perak. Dahulunya, selsema burung hanya menjangkiti di kalangan haiwan sahaja, terutamanya ayam ternakan. Pada tahun 1997, dunia digemparkan dengan berita kematian warga Cina akibat terkena jangkitan selsema ini. Di sinilah berpunca penularan virus ini, sehingga kini penyakit ini terus merebak ke seluruh dunia. Selain daripada isu kesihatan, kita juga sering diancam dengan serangan-serangan pengganas dari negara luar. Mungkin rakyat kita lebih bernasib baik kerana tidak merasai pengalaman ngeri seperti rakyat negara lain. Namun sedikit sebanyak visual serangan memberi impak negatif kepada segelintir penduduk Malaysia, terutama golongan muda yang terikut-ikut dengan budaya buruk tersebut. Bukan itu saja, konflik yang tercetus dari negara jiran kita, iaitu Thailand dan Filipina, turut mengancam keselamatan warga negara Malaysia. Kerana masalah yang dihadapi oleh dua buah negara ini, rakyat kita terutama mereka yang tinggal di sempadan Kelantan, Perlis, Kedah dan juga Sabah menjadi takut untuk menjalankan sebarang aktiviti harian. Hal ini disebabkan oleh kawalan tentera yang terlalu ketat dan kejam sehingga membahayakan nyawa setiap individu sekaligus membantutkan aktiviti sosioekonomi negara. Sejak dari zaman Perang Dunia Kedua, isu bom nuklear masih belum dapat diselesaikan lagi sehingga hari ini. Sejarah dunia telah mencatatkan detik hitam apabila senjata yang mampu memusnahkan seluruh bandar hanya dengan sebiji bom nuklear ini melenyapkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepun oleh Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Negara kita sebenarnya dikelilingi oleh ancaman ini kerana negara seperti Amerika Syarikat, Perancis, Rusia, United Kingdom, Republik China, India dan Pakistan telah diisytiharkan memiliki senjata ini. Kemungkinan juga negara kita akan menjadi sasaran senjata pemusnah ini kerana kedudukan Malaysia yang berhampiran dengan India, Pakistan dan China
jika terjadi sesuatu pertempuran yang tidak diduga. Itu adalah sebahagian ancaman besar yang turut memperlihatkan kesan yang besar kepada setiap penghuni bumi. Penulisan blog kini menjadi satu budaya baru bagi pengguna-pengguna internet. Penulisan berbentuk fitnah ini sebenarnya sama bahaya dengan ancaman-ancaman lain yang datang dari luar negara. Mengapa? Kerana berita-berita palsu yang tersebar ke seluruh dunia akan merosakkan pemikiran setiap orang. Lebih-lebih lagi jika ia berkaitan dengan isu sensitif seperti isu agama. Bukan saja menjatuhkan maruah agama dan individu terbabit, malah lebih ditakuti akan dicaci dan dihina oleh masyarakat. Isu alam sekitar juga merupakan salah satu daripada bentuk ancaman yang makin membimbangkan. Kawasan pelupusan baru nampaknya masih tidak mampu menampung timbunan sampah sarap. Kerana terlalu asyik bersaing membina bangunan hingga mencakar langit, habis hutan belantara yang menjadi habitat flora dan fauna diteroka dengan sesuka hati. Bagaimana kehidupan boleh diteruskan jika lapisan ozon semakin nipis dan manusia sendiri kekurangan oksigen untuk bernafas? Oh, baru saya faham kenapa kita diwajibkan untuk menjaga alam sekitar. Kalau kita tak jaga alam sekitar kita ni, cuba bayangkan macam mana hidup kita nanti. Sedangkan sekarang pun kita dah nampak kesan-kesannya seperti banjir. Takkan kita nak sentiasa nak hidup dengan keadaan macam tu? Saya ingatkan negara kita ni dah aman. Tak payah nak ambil tahu pasal benda tu semua. Salah tu. Sebagai seorang rakyat yang prihatin dan bertanggungjawab, kita harus sentiasa peka dengan isu-isu semasa yang terjadi dalam dunia kita ni dan berusaha menangani masalah itu. Faham tu? Pelbagai langkah keselamatan boleh diambil untuk mengelakkan terjadinya ancaman yang tidak diingini. Lebih-lebih lagi ancaman yang mampu meragut nyawa seseorang. Selsema burung sangat berbahaya kepada manusia kerana sistem imun kita tidak mempunyai antibodi untuk menentang penyakit yang berasal daripada haiwan, terutamanya ayam ternakan. Sebab itu kita perlu mengambil langkah ini supaya dapat mengelak dari terkena jangkitan selsema ini kerana ayam merupakan salah satu sumber protein yang penting untuk tubuh badan kita. Pastikan ayam masak sepenuhnya. Suhu memasak mestilah sekurang-kurangnya 70 hingga 75 darjah Celsius. Basuh tangan dengan sabun. Seeloknya sabun antibakteria sebelum dan selepas menyentuh daging mentah. Basuh dengan bersih semua permukaan dan peralatan dapur yang terkena daging mentah. Masak telur sampai masak sepenuhnya. Elakkan makan telur separuh masak. Namun sehingga kini kita masih belum ada penawar yang dapat mengubati penyakit ini. Apa yang boleh dilakukan ialah menghapuskan semua ternakan yang ada, biarpun hanya seekor dua saja yang terkena jangkitan. Adakah ini merupakan langkah yang terbaik? Menghapuskan ternakan ayam ini telah menjejaskan pula ekonomi negara. Para penternak juga kerugian kerana ternakannya terpaksa dibunuh. Manakala penjual turut mengalami nasib yang sama kerana pembeli takut untuk menyentuh apatah lagi mahu memakan daging ayam. Oleh itu, kerajaan perlu menguatkuasakan peraturan import binatang dan mengadakan langkah berjaga-jaga terhadap wabak selsema burung. Bukan isu selsema burung sahaja, malah isu-isu yang melibatkan keselamatan negara seperti isu senjata nuklear dan konflik yang dihadapi oleh negara jiran telah mengancam keamanan Malaysia sebagai bumi merdeka. Bagaimana kita dapat memainkan peranan supaya ianya dapat dijauhkan? Sebagai rakyat, kita haruslah bersatu padu menyokong usaha kerajaan untuk membendung masalah ini supaya kita tidak terkena tempiasnya.
Memiliki pemimpin yang bijak dan berani merupakan satu kelebihan buat negara kita kerana keberanian beliau bersemuka serta sentiasa bekerjasama dengan negara serantau dan luar negara dalam bertukar-tukar maklumat. Hubungan baik sesama rakan pemimpin adalah langkah terbaik bagi mendapatkan dan berkongsi maklumat serta usaha dalam menyelesaikan suatu masalah. Menggunakan senjata bukanlah jalan penyelesaian bagi masalah. Sebaliknya hanya menimbulkan pelbagai kesan buruk, terutama meragut nyawa insan-insan yang tidak berdosa. Sebagai negara yang aman damai, tindakan pemimpin menyokong sekatan senjata nuklear adalah tepat dan menyeru negara-negara yang terlibat supaya menyelesaikannya secara rundingan. Kita juga mestilah sentiasa bersedia untuk memberikan kerjasama dengan negara jiran untuk menyelesaikan konflik senjata yang berlaku. Melalui tindakan ini bukan sahaja dapat mengelakkan rakyat mereka daripada terus menderita, tapi dapat menjamin keselamatan rakyat Malaysia. Itu merupakan isu-isu yang sudah lama diperkatakan. Sekarang timbul pula gejala baru yang berlaku di kalangan pengguna-pengguna cyber kita. Penulisan blog kebanyakannya adalah berbentuk fitnah. Penyebarannya amat luas sehingga ke serata dunia. Kenapa ia dikatakan bahaya? Kerana penulisannya akan menyebabkan seseorang individu maupun negara terbabit, dicerca dan hanya menjatuhkan maruah mereka yang terlibat. Apa yang lebih ditakuti akibat penulisan tersebut akan timbul fahaman lain dan menyebabkan wujudnya puak-puak yang berani menentang undang-undang. Jadi adalah wajar jika kerajaan menguatkuasakan undang-undang tentang hal ini bagi menjamin kesejahteraan bersama. Adalah diakui masalah pencemaran alam sekitar memang amat sukar diselesaikan. Sudah banyak usaha dan wang ringgit dikeluarkan semata-mata untuk menyelesaikan isu ini. Tapi nampaknya keadaan masih tidak berubah. Mungkin kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar, terutama berkaitan pembuangan sampah dan sisa toksik, agar masyarakat sedar dunia kita semakin tidak selamat jika ianya masih berterusan. Ayah. Saya sungguh bertuah menjadi anak Malaysia. Media aman. Saya belajar pun tanpa halangan. Tapi jangan lupa, kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang kita tak sedar ancaman itu ada di depan kita. Tapi kita perlu bersyukur kepada Tuhan kerana telah memberi keamanan kepada negara kita. Lepas ni, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Bila saya besar nanti, saya akan menjadi seorang pemimpin dan membantu negara lain menghadapi masalah. Teruslah kalau begitu. Good, ya. Baiklah para pelajar, sebentar tadi kita semua telah pun mengenal pasti beberapa jenis ancaman luar dan juga langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh semua pihak. Dalam segmen kita yang terakhir ini, apa kata kalau kita teliti satu persatu bidang kesan, tindakan dan juga jenis ancaman luar yang boleh menggugat keselamatan negara dan rakyat. Pertama, bidang ekonomi. Jenis ancamannya, serangan ke atas mata wang. Kesannya, nilai ringgit akan jatuh dan ekonomi terjejas. Tindakannya, melaksanakan tambatan nilai ringgit dan perancangan ekonomi yang berhati-hati. Kedua, bidang politik. Jenis ancamannya kekacauan di negara jiran. Kesan kemasukan pelarian ke Malaysia. Tindakannya, rundingan dan peningkatan kawalan sempadan. Ketiga, bidang sosial. Jenis ancaman, pengaruh budaya barat yang negatif. Kesannya, kejatuhan moral generasi muda. Tindakan, penerapan nilai-nilai moral dan agama. Keempat, bidang alam sekitar. Jenis ancaman, peningkatan suhu dunia akibat aktiviti dunia di barat dan penipisan lapisan ozon. Kesannya, dunia semakin panas dan terdedah kepada cahaya ultra ungu. Tindakannya, mengurangkan penggunaan aerosol dan bahan kimia pertanian.
Kelima, bidang kesihatan, jenis ancaman, penyakit-penyakit kritikal seperti sesama burung, AIDS dan JE. Kesannya mengancam nyawa manusia dan menjejaskan ekonomi. Tindakannya, pembasmian melalui pemberian vaksin dan pemeliharaan serta kempen pencegahan. Keenam, bidang globalisasi, jenis ancaman kemasukan unsur negatif seperti bahan porno dan pelbagai jenayah cyber. Kesannya, mendedahkan golongan remaja kepada unsur lucah dan jenayah cyber. Tindakannya, pendidikan agama, sivik dan moral serta penguatkuasaan undang-undang. Di Malaysia, terdapat banyak persatuan atau pasukan pengaman yang ditubuhkan khas oleh badan kerajaan maupun badan bukan kerajaan bagi membantu golongan yang memerlukan dari semua aspek. Persatuan seperti Mercy, Persatuan Bulan Sabit Merah, Putera UMNO, Puteri UMNO, JPA dan banyak lagi telah pergi ke seluruh pelosok dunia semata-mata untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik, terutama dalam bidang kesihatan dan juga bencana alam. Dengan wujudnya pasukan-pasukan ini, banyak sumbangan yang telah diterima di peringkat serantau dan antarabangsa untuk menangani isu luaran seperti ini. Ingat tu, tak kira di rumah atau di sekolah, tanggungjawab kita tetap sama. Biasanya cuma kita sedar atau tak sedar. Baiklah ya, lepas ni saya akan berusaha lebih lagi. Baguslah kalau macam tu. Mudah-mudahan dunia kita akan kembali bersatu dan aman. Okey, dah nak maghrib dah ni. Jom kita masuk.